Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang memberi kita umur, memberi kita sehat, mengurniakan kita masa lapang. Alhamdulillah. Dan Allah bagi kita pelbagai urusan, dipermudahkan sebagai pelbagai urusan. Alhamdulillah. Baik, jadi malam ni saya sambung pengajian, perkongsian daripada kitab Adab-adab dalam Islam. Adab-adab dalam Islam. Masih lagi membicarakan dalam bab Al-Janaiz, bab jenazah. Ya, bab jenazah. Bab jenazah ni, dalam adab jenazah ni, antara bab yang panjang. Jadi kitab adab ni dia tak membicarakan tentang hukum fiqh, syarat sah solat jenazah ke tidak. Dia hanya menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan suruhan Rasulullah, larangan Rasulullah, dan beberapa perbuatan sahabat Nabi SAW. Jadi dalam bab jenazah ni dia bahagikan kepada beberapa fasa. Yang pertama, adab sebelum kematian, dah kongsi dah. Yang kedua, adab ketika berlaku kematian. Ketika berlaku kematian, kena talqinkan orang nak mati tersebut dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau adab sebelum kematian, kena bagi ingatan kepada orang sakit supaya tinggalkan wasiat. Kalau tak tinggal wasiat, kena tinggalkan wasiat. Bagi nasihat kepada orang sakit tersebut. Dan orang sakit tersebut jangan marah. Kau nak sangat ke aku mati? Jangan marah. Sebab orang ingatkan, bagi ingatan, ingat wasiat tu, sebenarnya dia telah melaksanakan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang sakit tu dia kena redha, boleh jadi aku nak mati sungguh kot. Kena COVID ni contoh. Bila dia ingat nak mati, automatik dia bertaubat, dia akan jadi soleh. Orang sakit yang tak ingat mati itulah takut dia tak bertaubat pada Allah, dia rasa dosa dia tak ada, dia rasa pahala dia dah banyak. Jadi orang yang selalu ingat mati, biasanya dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak marah ke orang, dia tak jadi marah, tak apalah. Kan? Hidup tak lama. Jadi macam tu. Kalau dia nak dengki ke orang, tak jadi dia nak dengki. Itu kelebihan bila ingat kematian. Kemudian adab selepas kematian, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sebagainya. Kemudian adab memandikan jenazah dah selesai. Adab ketika kafan jenazah dah selesai. Dia sunat kafan kain putih. Tapi boleh nak kafan kain warna lain pun. Kain apa-apa pun tak kisah. Kain bunga-bunga boleh, kain belang-belang boleh. Tapi yang paling sunat, yang paling bagus, kain berwarna putih. Tapi orang yang mati ketika dalam ihram,
maka orang lelaki kafan dia tak boleh tutup kepala. Biar terdedah macam tu. Solat jenazah terdedah, ya. Iring jenazah pikul jenazah pun terdedah. Tak boleh tutup muka dan tutup kepala. Ini special bagi orang yang mati dalam ihram. Ihram sama-sama ada ibadah haji ataupun ibadah umrah. Baik. Kalau orang mati syahid, dia ditanam dengan baju-baju dia tersebut. Baju bukan baju perang, baju dalam dia. Baju perang, baju besi tersebut kena tanggal. Pedang-pedang, pisau, pistol, senapang, baju perang, semua kena tanggal. Sebab itu harta bernilai. Boleh bagi pada orang lain untuk berjihad pula. Bila bagi pada orang lain, orang lain yang guna baju peralatan perang tersebut, orang yang mati tersebut, mati syahid, dapat pahala lagi. Ya. Dan tak perlu dimandikan orang yang mati syahid fi sabilillah. Adakah orang mati syahid sekarang? Ada. Contohnya askar-askar yang bertugas di sempadan, menjaga keselamatan agama, negara dan bangsa. Contohnya yang bertugas di Bosnia semasa zaman Mahathir tersebut. Kalau ada kematian, kemungkinan mati dia mati syahid. Sebabnya dia nak mempertahankan orang Islam di sana. Bukan mempertahanlah, jadi tentera pengaman. Tapi dalam masa yang sama, dia jaga juga orang Islam, tentera Malaysia. Kalau mati, mati syahid. Tapi kenapa tak ditanam macam zaman Nabi, ditanam baju perang? Nak buat macam mana pemerintah? Sekarang ni pemerintah lain. Kena mandi, kena letak dalam keranda, kena tabik sebelum masuk kubur. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, tak perlu mandi, ditanam dengan baju berdarah tersebut. Darah tak perlu basuh. Kerana kata Rasulullah, orang mati syahid ini dibangkitkan dalam keadaan badan dia berdarah dan darah dia berbau kasturi. Dan dia masuk syurga tanpa hisab. Tak perlu lalu highway, tak perlu lalu tol. Lalu highway lah. Tapi terus direct masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab solat jenazah, saya dah kongsi dah. Antaranya kena disunatkan ramaikan solat. Antaranya kalau boleh 100 orang. 100 orang. Kalau tak boleh 40 orang, orang soleh, orang yang tak pernah melakukan syirik. Kerana doa orang solat jenazah ni Allah akan makbulkan, Allah akan bagi syafaat kepada si mati tersebut. Allah akan bagi syafaat. Jadi keluarga dia kena faham, kalau boleh ramaikan solat jenazah. Antaranya di Masjid Surau. Masjid Surau ramai. Ya, Masjid Surau. Antaranya keluarga dia boleh bagi duit kepada orang datang solat. Orang dewasa tak payahlah. Budak-budak tahfiz, budak-budak pondok. Dalam masa yang sama, kita boleh bagi dia belanja. Belanja kepada penuntut ilmu. Ya, dapat pahala sedekah. Dengan syarat jangan pakai duit si mati. Tak boleh guna duit si mati. Gunalah duit duit anak-anak yang masih hidup. Sebab duit si mati ni hanya untuk bila dah mati, yang pertama wajib bayar hutang. Lepas bayar hutang, semua hutang-hutang, hutang kawan, apa-apalah, kemudian hutang kereta ke apa semua, kalau ada baki sikit-sikit, barulah boleh faraid. Lepas faraid, lepas bahagi-bahagi, barulah boleh guna duit untuk anak-anak. Ikut dia lah duit dia. Nak buat tahlil ke, nak buat apa-apa. Ya. Kemudian bab iring jenazah. Bila setelah meninggal dunia, dah siap mandi, dah siap kafan, dah siap solat, maka dibawalah jenazah ke kubur. Ada jenazah yang diiring ke kubur, ada jenazah tak iring ke kubur. Tanam terus tempat dia mati, tempat solat tersebut. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dimati atas katil dalam rumah Aisyah. Di situlah mandi, di situlah kafan, di situlah solat, di situlah tanam. Jadi kubur Rasulullah sekarang adalah tempat tidur Rasulullah semasa hidup. Dan para nabi ni, kata Rasulullah, nabi-nabi di mana mati, di situlah tanam.
Kata Rasulullah SAW, dia berbeza dengan orang biasa. Orang biasa boleh tak buat macam tu? Boleh. Kalau berani, kalau tanah dia, rumah kampung tanah dia. Kalau ayah mati kat katil ni, tanam kat katil ni, boleh sebab tanah dia. Ya, tapi kalau tanah awam tak boleh. Ya, rumah sewa tak boleh. Tiba-tiba bagi wasiat macam tu, bagi tahu tuan rumah. Tuan rumah, ayah saya wasiat tanam kat sini. Ini tanah aku. Tapi ni wasiat ayah, kau wajib tunaikan. Ini tanah aku. Tak boleh tuan-tuan. Baik. Tak boleh iring jenazah disertai ratapan. Alhamdulillah orang kita tak buat lah mengiring ratapan. Tapi agama lain ada. Iring ni maksudnya follow. Orang belakang kena menangis. Kan, lagi kuat menangis, ada pemahaman agama ataupun ajaran sesat, lagi kuat menangis, lagilah jenazah ni dirahmati Allah. Salah. Tak ada syarat-syarat macam tu. Kemudian yang memikul jenazah ni, kata Rasulullah, orang lelaki sahaja. Idza wudi'atil jenazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim. Bila jenazah telah diletakkan, orang lelaki lah yang memikulnya di atas bahu-bahu mereka. Orang lelaki, ya, pikul jenazah. Van boleh lah. Van. Orang lelaki pikul jenazah, perempuan tak boleh. Kecuali kalau kampung tersebut tak ada lelaki. Kan? Sebab apa? Lelaki semua pergi berperang. Pernah kes satu kampung lelaki semua pergi perang. Yang tinggal hanya lelaki-lelaki cacat. Yang tak ada kaki, yang tak ada tangan. Jadi kalau dia berperang pun tak ada faedah sebab badan dia cacat. Ya. Budak-budak je lelaki tinggal. Maka perempuan boleh. Baik, kemudian seterusnya, segerakan jenazah. Saya dah kongsi dah. Asri'u bil jenazah, kata Rasulullah, cepatkanlah hantar jenazah. Kalau jenazah ni orang baik, memang dia nak cepat-cepat, cepatlah hantar aku, sebab dia tahu tempat dia di dalam syurga, di dalam rahmat Allah. Jangan lambat-lambat, cepatlah. Kalau jenazah tak baik, kata Rasulullah, kamu patut cabut daripada bahu kamu pikul jenazah orang tak baik. Dia kena cepat-cepat cabut. Tapi kita tak tahu jenazah ni baik tak baik, kita cepatkanlah. Jadi kalau si waris lah, anak-anak ni tahu wasiat Rasulullah ni, Rasul kata cepat hantar jenazah. Kalau dia tahu, dia akan cepat. Ya, dia akan cepat. Dia tak tunggu Pak Long, Mak Long daripada sini. Tunggu kejap. Mati pagi, patutnya boleh tanam Zuhur, tapi nak tunggu sampai Asar, nak tunggu sampai Maghrib. Sebab Pak Long daripada Perlis tak sampai lagi. Itu keluarga yang tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, tak kisahlah Pak Long ke Mak Long ke Pak Cu ke adik bongsu ke, tanam je cepat-cepat. Sebab Rasulullah suruh segera. Jadi keluarga yang tak sempat tengok tu jangan risau. Tengoklah gambar. Dalam handphone banyak ambil gambar sebelum ni kan. Gambar raya ada, gambar macam-macam ada. Zaman dulu lagi patut sedih sebab tak ada gambar. Tengoklah gambar. Nak berbakti, sebelum ni saya dah kongsi berkenaan bab birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ada satu bab berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jadi kita boleh buat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia seperti mana yang telah digariskan oleh para ulama. Cara-cara kita nak berbuat baik kepada orang tua setelah mati. Ya, tak semestinya tengok cara nak buat baik. Ada macam-macam cara yang Rasulullah tunjukkan. Baik. Kemudian solat jenazah. Walaupun jauh sampai, walaupun tak sempat jumpa jenazah, sampai saja tengok-tengok kubur dah siap tanam, pergi je kat kubur solat jenazah di atas kubur. Seperti mana Rasulullah solat jenazah di atas kubur. Beberapa orang sahabat yang Nabi tak sempat solat jenazah sebelum tanam. Boleh, tak ada masalah. Itulah antara bentuk bantuan kita kepada si mati. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taba'tum janazah fala tajlisu hatta tudha." Jika kamu mengiringi jenazah, janganlah kamu duduk sehinggalah jenazah diletakkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi antara adabnya lagi, tak boleh kita berduduk. Tak boleh kita duduk
ketika pengurusan jenazah. Larangan ni bukan larangan haram, makruh sahaja, tak boleh duduk. Kena tunggu jenazah siap tanam dulu baru boleh duduk kalau nak duduk. Jadi berdiri je lah. Berdiri, ya. Ini larangan Rasulullah, larangan makruh sahaja, ya. Tapi saya sakit kaki ustaz, saya kena duduk, bolehlah duduk jauh-jauh sikit, jangan dekat-dekat, ya. Baik. Kemudian seterusnya, sunat orang yang ziarah keluarga si mati ni ucapkan takziah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya menghadapi sakaratul maut, salah seorang anak perempuan Rasulullah sakit, nak mati dah, maka Rasulullah pun mengucapkan takziah kepada keluarganya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Sesungguhnya milik Allah lah segalanya yang dia ambil dan Allah beri. Wa kullun indahu bi ajalin musamma. Setiap benda ada ajalnya masing-masing. Fal tasbir wal tahtasib. Oleh itu sabarlah kamu semua dan haraplah pahala daripada Allah. Ya. Jadi inilah, kata penulis, inilah lafaz takziah yang sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah sendiri sebut, apa-apa yang keluar daripada lisan Rasulullah adalah yang terbaik. Jadi kalau tak ingat lafaz takziah Rasulullah tadi, kita boleh bahasa Melayu pun boleh. Jadi lafaz takziah Rasulullah sebenarnya adalah lafaz-lafaz kata semangat kepada orang yang menghadapi kematian lah, bukan menghadapi kematian. Keluarga yang menghadapi, yang keluarga dia mati, mak ayah dia mati. Lafaz semangat dan supaya dia sabar. Sabarlah. Setiap makhluk mesti ada ajalnya masing-masing. Kita sabar, Allah bagi pahala, ya. Kita pun peluk dia. Cukuplah tu. Itulah lafaz takziah. Ya. Antaranya ucapan takziah, ucapan sabar. Kita doakan keluar arwah ni, insya-Allah mak awak ni orang baik, insya-Allah Allah ampun dosa dia. Dia di dalam kalangan orang-orang soleh. Ya. Sabarlah. Itu antara ucapan-ucapan takziah. Dan ucapan takziah bukannya kena salam tangan sambil henjut. Kan? Salam tangan takziah. Itu bukan takziah, itu macam tahniah. Kan? Tahniah memanglah kita macam tu. Takziah bukan takziah, bukan. Takziah yang diajar Rasulullah adalah kata-kata semangat dan ucapan sabar. Dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas siap tanam, ni adab selepas siap tanam. Antara adab tanamlah, penulis dia himpunkan di sini. Jenazah ni boleh kita pindahkan. Kalau dah siap tanam, boleh pindah kalau ada tujuan syar'i. Contohnya apa? Pada zaman Rasulullah, ayah kepada Jabir bin Abdullah, dia mati syahid. Bila ditanam, 6 bulan lepas tu, Jabir minta izin kepada Rasulullah nak pindahkan mayat ayah dia. Rasulullah izinkan. Gali, keluarkan jenazah, tanam tempat lain. Dah 6 bulan. 6 bulan patutnya dah hancur, tapi masih utuh lagi sebab Allah jaga, pelihara. Allah pelihara jasad dia. Jadi boleh pindah kalau ada keperluan. Contohnya apa? Kalau tempat kubur tersebut tak selamat, takut anjing gali ke, ataupun takut tanah runtuh, nanti nampak pula jenazah, sebab di lereng bukit, ataupun takut sebab dibina bangunan-bangunan yang tertentu nanti, dekat stesen bas, dekat bangunan kerajaan ke, sebab kerajaan nak luaskan tanah, maka boleh gali, pindah tempat lain. Hukumnya boleh, ya. Ataupun takut orang buat benda-benda khurafat, sebab kubur tersebut jauh daripada kampung kita. Kita nak pergi ziarah pun, nak tengok pun jauh sangat. Kita duduk dekat, tuan-tuan duduk kat sini Salak Tinggi, tapi mati dekat dekat kampung-kampung air terjun, Jenderam Hilir ke manalah, jauh sikit. Takut orang pergi buat benda khurafat. Memang ada dalam sihir, kadang-kadang dia suka ambil tanah kubur. Dia ambil tanah kubur, orang baru mati, tanah tersebut dijampi, dia pun tabur depan rumah orang yang dia nak buat, nak khianat lah.
Maka tuan rumah tu pun keluar pijak tanah kubur ayah kita. Kan, contohlah. Dia pun jadi lembek, lemah, jadi malas je. Jadi macam sunyi duduk kat kubur je. Kalau Allah izinkan kena. Jadi kita tak nak orang ambil kesempatan macam tu. Ambil kain kafan antara upacara sihir. Biasanya dia suka ambil apa? Orang mati, budak mati, orang mati kena bunuh. Antaranya orang mati kemalangan, orang mati, budak mati masa kecil. Benda-benda macam tu dia suka ambil. Dia suka ambil kesempatan. Jadi kita takut berlaku macam tu, boleh kita alih dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kalau dah selamat, tanah wakaf dah dalam pagar elok, ada orang jaga, tak boleh kita pindah saja-saja, tak boleh. Baik, kemudian seterusnya, tanam mestilah menghadap ke arah kiblat. Kata Rasulullah, Allah dulana wasyaku li ghairina. Liang lahat ni menghadap ke arah kami, dan syak pula menghadap selain daripada kami. Maksudnya samalah macam kita buat ni. Ya, mengiring, kemudian muka menghadap ke arah kiblat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ifiru wa'amiku wa'usiku." Galilah kubur, dalamkanlah dan luaskanlah. Wadfinul isnain wassalasata fi qabrin wahid. Tanamlah 2 ataupun 3 orang dalam satu liang, satu lubang. Wa qaddimu aktsaruhum qur'ana. Dahulukan orang-orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud, hadis sahih. Jadi boleh tanam dalam satu lubang beberapa orang. Ya, boleh tanam dalam satu lubang beberapa orang, ya. Hukumnya. Ini berlaku kalau mati ramai. Kan, mati tanah runtuh. Kan, mati macam di Terengganu tahun lepas, satu keluarga mati, satu kereta mati ketika kepala air. Dekat mana tak ingat dah, dekat air terjun. Kereta tenggelam, mati belaka. Maka tanam, ambil ni jengkaut, maka ditanam ramai-ramai. Boleh hukumnya. Dan Rasulullah kata, mulakan dengan orang yang paling banyak hafalan Qurannya di depan kiblat lah maksudnya. Kalau ayahnya hafal Quran, ayahnya. Kalau anak sulungnya, anak sulungnya yang paling hafal Quran. Ini kemuliaan. Baik. Kemudian seterusnya, sebab itulah tanah kubur di Mesir, di tanah Arab, sebab mereka pun, tanah kubur mereka pun tak banyak mana. Jadi dia susun. Dia tanah kubur dia bertingkat, tuan-tuan. Malaysia tak ada lagi tanah kubur bertingkat. Turun dalam tanah, letak jenazah, tolak. Lepas tolak, ditutup dengan papan. 6 bulan, 7 bulan, dia pun orang jaga kubur turun balik tengok jenazah ni kering apa, dah hancur belum. Kalau dah hancur tinggal tulang, dia pun tolak, sapu-sapu, masuk jenazah kedua pula. Lama sikit, 6 bulan, masuk jenazah 3 pula. Dia tolak macam tu je tulang. Kadang-kadang dia tutup dengan tanah. Tutup dengan tanah, dia letak jenazah lain. Tutup dengan tanah, tempel lah macam tanah liat. Letak jenazah lain. Dia macam lift, bukan lift lah. Lubang macam tu. Ya, bila ada jenazah yang Allah pelihara, tak hancur, baru dia tutup tanah, maka dia letak jenazah yang lain pula. Jadi boleh dalam satu lubang ramai orang, tak ada masalah. Baik, kemudian seterusnya sunat memberi nasihat di atas kubur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasalah memberi nasihat, tapi bukanlah tak pernah tinggal. Ada masa ada orang meninggal, Rasulullah bagi nasihat. Ada masa Rasulullah tak bagi nasihat. Ada masa Rasulullah bagi nasihat sebelum tanam. Ada masa Rasulullah bagi nasihat selepas tanam. Orang Malaysia kata talqin. Ya. Sebenarnya nasihat. Nasihat bila siap lepas tanam. Pernah satu hari Rasulullah SAW ketika orang sedang urus perkuburan, Rasulullah duduk jauh sikit, Rasulullah pun ambil batang ranting, Rasulullah pun buat kotak atas tanah.
zap. Kemudian Rasulullah lukis garisan, Rasulullah pun lukis cabang-cabang dia atas tanah. Rasulullah kata ini adalah umur manusia, umur panjang. Ini adalah ajal dia. Ini yang garis-garis ni pula adalah angan-angan dia. Angan-angan manusia lebih, tapi ajal dia telah menyekat semuanya. Stop. Jadi macam tu. Ini antara nasihat Rasulullah SAW. Pernah juga Rasulullah bagi nasihat dalam peristiwa yang lain. Ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nar. Tidaklah salah seorang di antara kamu dan tidak pula setiap jiwa yang diciptakan melainkan telah ditetapkan tempatnya di syurga ataupun neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini antara nasihat Rasulullah di atas kubur. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah beri nasihat. Ya, lepas siap tanam Rasulullah bagi nasihat, istaghfiru li akhikum. Mintalah keampunan kepada saudara kamu ini yang baru mati. Wasalu lahu bitasbit, mintalah kepada Allah supaya diberi keteguhan. Dia ni diberi keteguhan. Fa innahu al-an yus'al, kerana sekarang dia sedang disoal. Rasulullah ada atas kubur. Rasulullah bagi tahu macam itu pada sahabat. Mintalah kepada Allah supaya dia diberi keteguhan kerana sekarang dia sedang disoal. Disoal oleh apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Jadi maksudnya malaikat Munkar dan Nakir ni dia datang, dia soal orang mati dalam kubur ni. Masa tu juga orang masih ada lagi. Keluarga dia boleh jadi duduk atas kubur, tengah berdoa, tengah menangis, sedih-sedih. Dah datang dah soal dah. Rasulullah ada atas ni. Mintalah sekarang dia tengah kena soal. Doalah pada Allah. Ya. Rasulullah, bila Rasulullah bagi tahu, maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Rasulullah nampak dengan mata dia. Baik. Jadi sunat bagi nasihat di atas kubur. Dan bagi nasihat atas kubur tak ada nasihat yang khusus. Ada cara-caranya, tak ada. Rukun-rukun sah, syarat sah talqin atas kubur. Orang Malaysia kata talqin lah, nasihat atas kubur. Macam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat memang ada syarat wajib, syarat sah. Tak ada lafaz ittaqullah, batal. Khutbah Jumaat hari tu kena solat zuhur. Ya, tak ada baca ayat Quran, batal. Baca terjemah je tak boleh, dia kena baca bahasa Arab. Rukun. Tapi dalam talqin tak ada rukun-rukun, syarat-syarat sah, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Dan boleh nak bagi nasihat macam mana pun. Kalau versi Melayu dulu, Malaysia dulu, dia mesti ada sebut apa? Wahai mayat, kalau datang malaikat tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah Tuhanmu. Wahai fulan bin fulan, kalau tanya siapa Nabi, jawablah Muhammad Nabimu. Wahai fulan bin fulan, kalau ditanya apa kitabmu, jawablah Al-Quran kitabmu. Siapa saudaramu, kaum mukminin saudaraku. Itu versi kitab style lama-lama. Tapi sekarang dah ramai dah kubur-kubur di Selangor ni tuan-tuan. Imam-imam dia nasihat biasa je, tak tengok dah teks. Dia nasihat biasa je. Ya. Boleh, tak ada masalah. Ataupun tiba-tiba imam tak ada. Imam tak ada, tak ada nasihat, doa je terus. Boleh juga, sebab dia bukan sesuatu yang wajib. Ni nak marah kat imam. Mana imam ni? Kata waris dia. Mana imam ni? Mana talqin ni? Kesian jenazah ni. Anak dia lah sendiri yang talqin. Jangan marah kat imam. Anak dia talqin, angkat tangan je. Tak banyak tak angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa ayahku, ya Allah. Orang lain pun amin. Lagi makbul anak dia. Sebab doa anak soleh ni kata Rasulullah akan membantu arwah. Ya, kata Rasulullah ada 3 benda. Pahala tak putus. Pertama, sedekah jariah bila orang matilah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wawaladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan si mati. Anak soleh, mana imam tak apa saya doa. Ini terbaik punya. Kan, anak dia sendiri yang berdoa. Ini tak jadi macam wajib. Saya lah kadang-kadang talqin, tiba-tiba sakit perut tak datang. Tak datang sakit perut, tak ada orang talqin. Oh, cakap banyak. Bila apalah masjid tak hantar imam gitu gini, bising. Oh, kecoh. Oh, bising. Sampai ke Jaiz tu. Ya.
Padahal benda tu bukan sesuatu yang wajib. Anak dia sendiri boleh. Tak ada masalah. Pernah juga, sebab saya talqin memang style nasihat macam biasalah. Ya, tak adalah guna teks macam dulu-dulu. Dah 10 tahun dah, kan. Biasa tiba-tiba pernah dalam 1 tahun tu dapat telefon daripada pihak JAIS Paik Sepang. Kan. Paik lah. Ulu Langat, Paik Sepang pula, Ulu Langat. Ustaz, kami nak buat siasatan. Kenapa? Ada aduan. Aduan apa ustaz? Ada aduan ustaz bagi talqin tak ikut mazhab Syafi'i. Sudah. Talqin ada mazhab-mazhab juga ke? Kan? Ada mazhab Syafi'i. Ustaz bagi talqin macam mana? Saya bagi talqin macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tak tengok teks lah, tapi bagi talqin pada orang hidup lah macam ni. Oh, itu biasa ustaz. Itu memang standard macam tu. Mana-mana pun macam tu. Tapi yang buat aduan ni orang Kedah, orang kampung. Kebetulan ada kematian dekat Selangor ni, dia datang rumah saudara dia yang baru meninggal, dia tengok pelik. Jadi mungkin kat sana ni masih lagi style kampung, dia guna cara teks yang lama-lama. Okey, tutup kes, selesai, tak ada masalah. Ya, talqin tak ada mazhab, tak ada ikut mazhab-mazhab tuan-tuan. Terpulanglah macam mana asalkan bagi nasihat. Baik. Kemudian yang seterusnya, sunat orang yang menyambut jenazah di dalam liang lahat ni adalah orang yang bukan baru saja menikmati kelazatan dunia, kata penulis. Macam mana tu? Sebab pernah satu hari ketika anak Rasulullah meninggal dunia, ya, anak Rasulullah yang perempuan meninggal dunia, maka jenazah ni bila dah sampai ke kubur, Nabi pun tanyalah, ada tak di antara kamu ni yang tak menggauli isterinya semalam? Yang tak bersama isterinya semalam? Semua tak angkat tangan, kecuali Abu Talha. Saya ya Rasulullah. Semalam dia tak bersama isteri. Abu Talha turunlah. Abu Talha pun turun sambut jenazah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada perbuatan ini, kata penulis di sini, kata para ulama, sunat yang menyambut ni orang yang tak merasa kelazatan dunia lah. Orang yang tak dapat bonus lagi. Macam itulah. Tak semestinya. Kelazatan dunia bukannya isteri saja. Bonus. Yang tak dapat projek lagi. Yang ada masalah. Hutang keliling pinggang. Rasa stres je hidup. Kan. Orang yang itulah. Yang tak seronok sangat hidup dia. Kenapa? Bila dia masuk dalam kubur. Contohlah dia ada masalah dengan penduduk. Penduduk maki-maki dia, rasa stres je. Ramai benci dia, rasa pelik, rasa tu. Bila masuk kubur, rasa stres dia hilang. Dia sambut jenazah, tak apalah. Masalah aku di dunia ni sebenarnya kecil je. Kalau aku mati hilang habis. Tak apalah, orang nak marah-marah lah. Kan? Tak apalah projek aku tak dapat kalau aku mati. Nak buat mana projek? Nak dapat juta-juta pun tak apalah. Ada rezeki nanti aku usaha lagi dapat lagi yang lain, tak apalah. Nanti dia punya stres dia, kehidupan di dunia akan berkurang bila dia duduk kat kubur, bila menyambut jenazah. Sunat hukumnya. Tapi kalau tak tanya pun tak apa. Jadi tuan-tuan, kalau ada masalah sangat dalam kehidupan, projek ke, bergaduh laki bini ke, hutang keliling pinggang ke apa semua, pergi je kubur. Pergi kubur. Ada pengurusan jenazah, buat kerja pengurusan jenazah. Pegang cangkul. Volunteer. Tuan-tuan akan rasa kelainan. Rasa tenang sikit. Sebab itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Baik. Jadi sunat orang yang menyambut jenazah ni adalah orang yang tak akhir saya kongsi tadi, orang yang tak menikmati kelazatan dunia, tak dapat bonus lagi, stres tak dapat bonus, macam-macam masalah, boleh. Ya. Kemudian yang seterusnya dua lagi penghabisan. Lelaki boleh menguburkan jenazah wanita yang bukan mahramnya. Memang kita buat macam tu pun. Jenazah wanita memang orang lelaki urus. Hukumnya boleh. Bukan ke tak boleh ke sentuh perempuan. Kalau perempuan masih hidup tak boleh. Tapi tu pun masih hidup, kalau ada urusan syar'i boleh. Doktor ke, tu pun kena berlapik. Doktor nak pegang, doktor nak cek apa belakang, dia pun pegang apa benda yang kat telinga tu kan. Yang tu boleh. Tapi saja-saja tak boleh. Ya. Ada masa-masa lah boleh disentuh kalau dibenarkan syar'i. Baik. Ketika mati boleh sentuh ketika nak tanam sahaja, bukan untuk buat benda tak elok lah. Hukum je. Seperti mana anak Rasulullah yang mati ni namanya Ruqayyah. Ya, anak Rasulullah, anak daripada isterinya Khadijah binti Khuwailid. Ya. Ruqayyah ni tuan-tuan, dia asalnya dia isteri kepada Utbah. Utbah ni anak kepada Abu Lahab. Bila Rasulullah SAW ajak orang kepada Islam, Abu Lahab ni benci sangat dengan Rasulullah. Dia pun suruhlah Utbah, ceraikan isteri engkau. Ceraikan isteri engkau. Sebab menantu dia adalah anak Rasulullah. Dia pun ceraikan anak dia Ruqayyah. Ruqayyah pun sedih. Ruqayyah sedih, ayah pun sedih. Ayah dia pula Rasulullah sedih.
sebab anak dia jadi janda, diceraikan tiba-tiba. Maka Uthman ni tak buang masa, pergi rumah Rasulullah terus meminang anak Rasulullah. Rasulullah begitu gembira. Sebab yang meminang anaknya adalah Uthman bin Affan. Uthman ni adalah sahabat Nabi yang antara yang sangat mulia lah. Sangat mulia, handsome, dermawan, banyak duit, bangsawan. Jadi Rasulullah sangat gembira. Ya. Lepas tu berkahwin dengan Ruqayyah. Terubat kesedihan Rasulullah sebab dicerai, anak dia kena cerai. Maka tak lama lepas tu, semasa perang Badar, tahun pertama hijrah, berlaku perang Badar semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah tahun pertama. Semasa ekspedisi nak berlaku perang Badar tersebut, Rasulullah kata, Uthman, kau tak payah ikut aku. Kau duduk di Madinah. Tak apa, kami akan pergi. Seramai 300 lebih orang. Uthman nak pergi sangat sebab segala ekspedisi Rasulullah ni besar pahala ni. Tapi Uthman pun tak apalah. Rasul kata jangan pergi sebab anaknya tengah tenat, Ruqayyah, sakit tenat. Maka bila berlaku perang Badar, balik saja, tak lama lepas tu berlakulah kematian anaknya Ruqayyah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati Ruqayyah. Ya, Uthman pun sedih. Sedih sangat. Rasulullah tahu Uthman sedih. 2 kali sedih Uthman. Tak boleh ikut perang Badar, tak boleh apa? Tak boleh ikut perang Badar dan kematian isteri. Rasulullah pun nak memujuk balik Uthman. Awalnya Uthman memujuk Rasulullah berkahwin dengan Ruqayyah. Kali ni Rasulullah memujuk Uthman. Kata Rasulullah, jangan bimbang Uthman, engkau dapat pahala seperti mana perang Badar juga. Walaupun kau tak ikut, kau dah taat arahan aku, engkau dapat harta rampasan perang. Lepas tu Rasulullah jodohkan Uthman pula dengan anak Rasulullah seorang lagi, Ummu Kalsum. Masya Allah, subhanallah. Jadi Uthman bin Affan gelaran dia adalah Zunnurain. Zunnurain maksudnya pemilik 2 cahaya mata. 2 cahaya mata siapa? Anak Rasulullah. Jadi Uthman bin Affan adalah menantu Rasulullah kepada 2 orang anaknya. Tapi bukan kahwin masa yang sama, setelah kematian Ruqayyah baru berkahwin dengan Ummu Kalsum. Jadi semasa tanam Ruqayyah ni, Rasulullah tak suruh suaminya turun. Uthman, kau turun sambut tak? Jadi antaranya adalah Abu Talhah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir sekali, semasa semasa tanam jenazah ni, Rasulullah SAW pernah juga disambut jenazah. Rasul disambut, Rasul baca apa? Bismillah, wabillah, wa fi sabilillah, wa ala millati Rasulillah. Ini ucapan Bismillah Rasulullah ketika menyambut jenazah. Antaranya lagi, Bismillah, wa ala sunnati Rasulillah. Kerja-kerja mengurus jenazah, Bismillah, wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Ini Bismillah Rasulullah. Jadi dalam Islam ni ada pelbagai bersih Bismillah. Antaranya kalau nak baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak makan, Rasulullah kata Bismillah. Kalau nak buat kerja ganas, kerja kasar, macam sembelih, macam melontar, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau kerja kubur, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kalau nak menawar penyakit, kan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini kalau kita nak buat kerja supaya kerja tersebut tak mudaratkan kita. Ataupun kita kena sesuatu, contohlah tuan-tuan kena sengat lebah. Apa-apalah, semut gatal ke, panjat pokok, kait buah, tiba-tiba kena kerengga. Aduh gatal. Habislah malam ni menggaru-garu aku. Ambil air mineral satu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Togok minum. Ya. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, bisa tersebut hilang. Gatal ke, eczema ke, apa-apa. Itulah bacaan dia. Ya, wallahu alam. Cukup dulu sekadar ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Yang baik daripada Allah, yang kurang lemah daripada saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.